Voice over harga dia berapa? Sekilo. Dia kalau Naim Hashim harga dia 20,000. Wish, itu berapa ribu page? Dua. Itu untuk berapa ribu 20,000 page? untuk 1 minute lah. Allah. Saya tak duduk kat Ada sini tak? Boleh lah. sampai lah. Boleh sampai lah. 20,000 untuk 1 minute. Kalau full buy kot. Full buy untuk apa? Untuk guna seumur hidup lah. Kalau company tu sanggup bayar, tag on tu kan macam Volvo apa tu semua tu kan. Kalau nak bayar. Yelah, tapi rasa paling banyak pun 10 je kot. 10,000 kan? 20,000 Dia macam yang apa tu, kalau tagline lah apa, Volkswagen Das Auto. Kan. Tapi rasa lebih kot. Tapi rasa lebih kot. Bukan 10 lebih kot. Mungkin boleh juga lah. Sebab dia bayar royalty. Tapi tak tahu lah voice over boleh dapat royalty ke tak. Ada tak orang tanya itu? Kalau composer, seingat abang dapat lah. Macam yang orang composer buat dia kan. Dell kan, bunyi laptop Dell bila buka tu, ting ting ting, muzik dia tu je. Billionaire kot, dia buat tu je. Gila. Every time orang beli laptop, dia dapat royalty. Buat suara tak ni lah. Raymond Go mahal kan? Uish. Kenapa nak kahwin dengan dia? Apa kan? Uncle bagi dekat Uncle Naim baca skrip VO tadi, nak dengar. Oh, tak boleh. Abang Naim dia stesen lain. Nanti kena nanti dia. Itu promo stesen lain. Saya TV4. Dia TV4 dan TV-TV yang selanjutnya. Saya Naim, TV sendu. Tadi ada orang tanya soalan. Mana susah? Announcer ke karakter? Announcer ke karakter? Saya karakter kot, tak susah. Karakter kan? Sebab announcer ni dia macam pattern dia lebih kurang macam tu je kan. Kalau karakter ni dia ada banyak kan. Gantung pada skrip. Macam Naim selalu dapat skrip karakter ke announcer? Macam balance juga lah, macam campur. Kadang dapat karakter, kadang dapat announcer. Tapi announcer pun kita kena bermain dengan intonasi juga kan, sebab nak sampaikan info tu supaya tak dengar monotonous. Ya tu. Ya. Dan energy kan. Energy kena ni kan. Tadi dalam abang punya group Telegram dalam 2 hari ni ada bagi diorang task buat 3 intonasi. Yang high pitch, medium, lepas tu low note tau. Lepas tu semua orang mempunyai masalah nak keluarkan suara low tau. Macam sebenarnya dia bagi task dia, skrip dia nombor telefon je 013-668. Dia suara bass lah kan. Kalau perempuan pun lebih kurang lah. Tapi bila low ni dia buat suara macam ni, 013-668. Ada perempuan dia guna teka. Dia guna teka ataupun dia whisper maksudnya itu berbisik kan. Itu berbisik, that's whisper kan. Naim macam Naim memang dah ada suara bass, tapi ada tips macam orang yang nak dapatkan suara low, slow-lownya. Kalau tak silap saya, kita kena tarik nafas dalam, lepas tu kita keluarkan secara melalui perut lah kan, maksudnya kosong lah, macam kita rendahkan, tapi 017. Tapi walaupun apa tu, low note kan, tapi kena ada energi juga kan, baru keluar benda apa tu, sebutan yang jelas, yang sharp. Kalau tak nanti macam cakap tadi lah, dengar bunyi bisik lah. Ya tu. Dengar bunyi apa tu, macam menyeramkan. Dia kan? Bunyi ataupun dia buat mulut jadi 013.
Still mulut kena buka juga kan untuk Yes. bagi keluar suara tu. Macam mana nak tahu suara tu yang paling low? Najwa tanya. Saya nak tahu suara tu. Maksudnya dari segi volume ke apa ke? Dia nak dapat yang paling low lah. Suara tu. Macam nak dapat. Macam contohlah bila skrip tu, contohlah skrip Yusof Tayyub kan. Yusof Tayyub. Kalau kita macam atas sikit, Yusof Tayyub. Kalau high pitch sikit, Yusof Tayyub. So dia nak tahu yang low dia, berapa low dia boleh turun. Yusof Tayyub. Kalau macam saya ingat balik lah yang macam Cikgu Syafi yang vokal tu ajar dulu kan. Kita kena bulatkan sebutan baru kita boleh dapatkan suara yang bass tu. Maksudnya kalau kita still tak nak buka mulut, malas buka mulut, maksudnya kita sebutan kita macam malas macam saya macam sikit macam tu kan, tapi kita tak bulatkan suara tu, so kita tak dapat suara yang bass tu tau. Kita tak boleh nak ikut bass yang sama macam orang lain kan, sebab setiap orang dia punya bass dia lain, berbeza. So just bulatkan suara, practice untuk jelaskan sebutan, so nanti boleh insyaAllah boleh dapat bass tu. Low memang kena ada bass ke? Jacob tanya. Tapi memang kalau low note memang akan ada bass lah. Kalau tak dia akan jadi macam berbisik kan, ataupun kalau kita gunakan tekak saja, kita tak tarik nafas, tak bagi energi dekat suara tu, dia akan jadi leper lah kan. Dia macam suara kita bercakap sekarang lah, macam kita bercakap lah kan. Ataupun nyaring. Tapi semua orang suara ada bass yang tersendiri, cuma kita nak ekspresikan nak keluarkan dia tu. Dia dekat tingkat bawah. Okay, siapa-siapa yang ada soalan, korang boleh tulis. Nanti Abang Noor mainkan. Okay, ni daripada Shockville. Selalunya submit voiceover, pilih satu sendiri atau record banyak-banyak, kasih klien sendiri pilih. Oh, ni sebab kes diorang tengok abang record live VO ni. Pilih satu sendiri atau record banyak-banyak. Ni kalau contohlah macam Abang Noor selalu sekarang ni macam record sendiri. Ni kejadian selepas PKP hari tu lah. So dia dah tahu kita boleh record kan, so kita record sendiri kan. Selalu Abang Noor akan bagi 3 version untuk diorang pilih lah. Mana version yang diorang suka. Kadang-kadang version tu kita try buat lain-lain sikit, and sometimes kita bagi 3 take. Takutlah yang version yang pertama tu suara tu tinggi ke rendah, sebab kita bukan sound engineer kan. Macam abang tak pandai edit proper in terms of wave ke apa. So I selalu bagi 3 options lah. Tapi kalau time recording kat studio pun selalu record pun banyak take kan Aiman. Dia ada satu take lah untuk klien dengar kan. Kalau kita record sendiri, kita bagi option yang ada je lah. Tapi kalau dekat dengan ada klien, perah lah selagi kita ada. Kan, selalu klien dia akan macam dia akan tanya bagi yang biasa, lepas tu bagi yang happy sikit, lepas tu bagi yang biasa, OTT, lepas tu bagi apa yang awak boleh bagi. Itu je ayat dia kan. Bagi yang you boleh buat, bagi lagi best. Bagi lagi best. Macam mana aku nak bagi lagi best? Kan? Padahal kita dah rasa kita dah buat lah tu. Tak penuh. Bagi yang version you lah paling best ni. Macam mana aku nak buat? Kita kena bermain dengan intonasi lah sebenarnya. Dia sebenarnya buat VO ni pun kita kena banyak idea juga sebenarnya. Banyak kena ada kreativiti. Kreativiti macam mana kita nak colourkan sebutan tu, ayat tu menjadi lagi menarik untuk kita dengar kan. Macam penyanyi jugalah kan. Penyanyi dia ada melodi dia sendiri kan. So nak kena ikut dia punya arrangement music kan. So kita pun kena bayangkan yang kita ni mempersembahkan satu penyampaian yang bila orang dengar sedap macam tu kan. So
kena memberikan satu kelainan ataupun idea yang terbaik. Betul. Jacob tanya, suara saya bila buat medium pitch memang ada bass, ada tips tak untuk hilangkan bass? Diorang ni masalah dia macam ni tau. Saya apa suruh diorang buat, contohlah Yusuf Tayyub kan. So bila dia dah buat Yusuf Tayyub yang low punya, Yusuf Tayyub, dia kena low lah. Tapi bila kita nak buat medium, kita buanglah sikit yang bass tu. Yusuf Tayyub, macam happy sikit lah. Yusuf Tayyub. Tapi diorang ni dia dah Yusuf Tayyub, Yusuf Tayyub, Yusuf Tayyub. Macam tu. Bila dah lain kan. Bass terbanyak bass pula Dia pepe pula. Lepas tu dia menjerit. So sepatutnya macam bass tu relax je. Yusuf Tayyub. Dan bila tu you buat macam lain sikit lah. Yusuf Tayyub. Macam happy, yang kalau nak happy sikit, Yusuf Tayyub. Something like that lah. So adalah few options kan during the recording. Dia bukan Yusuf Tayyub, Yusuf Tayyub, Yusuf Tayyub. Itu naikkan suara je kan. Ya, dia naikkan suara. Dia tiga intonasi yang berbeza. Kalau boleh tukar suara sikit kan. Jangan semua nak bass je, semua nak suara Naim Hashim je. Kena tukar-tukar sikit. Nanti klien pun macam, sebab kenapa? Nanti klien kita, ini suara Naim Hashim. So what makes diorang nak ambil, you ambil Naim Hashim, betul tak? You kena pandai tukar-tukar sikit. Kan kadang-kadang klien ni dia suka suara yang pelik-pelik kan. So Jacob macam mana maksudnya kena guna suara kepala lah maksudnya. Macam mana nak cakap jangan gunakan suara daripada perut lah untuk bagi hilang bass tu. So dapat suara yang lebih nyaring sikit kan. So kena cuba practice benda tu. So kalau you biasakan guna daripada perut, dia akan jadi terlalu bass pula kan. Sebab suara dia memang dah bass kan. Suara dia sedap. Dia buat English punya version pun best. Hari tu saja dia ni jadi DJ. So dia buat English version pun sangat best. Bass suara perut, medium and high suara tekak. Betulkah? Nak cuba tanya. Itulah terlalu kalau technical vokal ni saya sendiri pun tak mahir lah benda ni. Tapi kena practice, cuba dengar balik kan macam mana cara yang you boleh buat. Tapi kalau dari segi macam contohnya nyanyian, dia ada suara, orang panggil suara guna suara kepala kan, suara untuk dapatkan high pitch kan. Dia tak guna daripada ni. Diorang ni tanya soalan teknikal. Siapa idola Anwar dalam bidang voice over? Naim Hashim. Ya Allah, alhamdulillah. Rodney, so idola saya Yusuf adalah Abang Anwar lah. Kalau saya kan masa dulu awal baru tahu apa tu voice over, kita macam memang minat gila suara Aidil Abdul Ghaffar. Lepas tu Nur Farahin Jamsari tu yang dulu ada iklan SMS on cinta ke 33399. Oh dia legend gila. Masa masuk dia dulu macam bila jumpa dia, weh Kak Farah, saya macam minat gila yang SMS on cinta tu. Sampai dia menyampah lah, kau tak berhabis jumpa aku sampai berhenti Mida Prima pun tak berhabis SMS on cinta. Tu macam minat gila lah, minat lah. Tapi masa tu macam kita tahu yang voiceover ni macam nak kena suara sedap kan. Padahal sebenarnya tak kan. You kena pandai variety kan suara you, durasi you lah. So macam, tapi kalau tanya saya, awal dulu memang Abang Aidil lah tu macam legend teruk lah. Macam bila dengar suara tu macam merembang gila bila dia buat. And saya sangat suka suara arwah Din Brambo masa dia buat voice over untuk Wakan Habib. Pada saya lah masa satu season tu dia buat yang voice over untuk program tu. Masa tu diorang buat prank tak adalah kelakar sangat, tapi because of dia punya voice over, dia jadi kelakar, dia jadi betul-betul best. So for me macam that one itu dia buat spontan lah.
Dia spontan. For me tu talented lah. Talented teruk lah. Dia pandai gunakan suara dia, and of course lah, dia pun as a comedian dan sangat kreatif. Arwah kan, dia mampu. So for me macam, because of dia punya suara tu, program tu best. Walaupun prank tu tak jadi, tapi dia punya suara tu menjadikan program tu best. Ulasan dia tu kan. Ulasan dia sangat best. Naim siapa? Naim punya idola, VO. Itulah antaranya Rodney kan, sebab suara dia memang bila dengar tu mantap lah. Rodney, dia cakap pun cakap biasa pun sedap gila kan. Dan juga bagi saya semua orang yang bila saya dengar Bel Ngasri Bel antara Ngasri. yang sebab dia pandai bermain dengan karakter, sebab dia memang pelakon kan, so hebat lah. Kak Malia Musa. Ya, Datin Malia Musa. Padu. Ni Sohaili kan? Suara yang lagu. Sohaili. Betul lah, Kak Sohaili. Hari tu baru record dengan Syarizan. Syarizan, yes. Oh, best gila Syarizan. padu tu. Dia Dia dah bila buat kat record sini. dengan yang power ni, kita macam kita jadi takut nak buat silap kan. Kita jadi, tak boleh ni. Tak boleh buat silap ni kan. Kena buat perfect. Jadi nervous sebelah diorang. Ataupun dulu yang suara arwah dekat RTM dia, pembaca berita tu, yang Tuan Haji Ramli kan. Downhill Gaya Mutu Kemulah. Yang Mana tak ada sekarang? Ismet tu dah dah ada kan. Arwah Ismet tu yang pakai spek tu. Baca berita kat tu. Legend tu. Downhill Gaya Mutu Keunggulan tu. Pada teruk tu. Next live lah dengan Bel Ngasri. Cuba tanya Abang Naim, Bel Ngasri panggil macam mana? So dia live ni mengarut lah nanti dia buat. Betul lah. Aduh, hai. Oh, arwah dia beramai. Aku punya bass asal kawan ajak nyanyi acapella. Memang aku pegang 4 bass. Cheese nak juga ambil paling. Alright. Bagi apa saya cuba practice. Okay. Siapa ada apa-apa satu line ke skrip ke kan? Dia Abang Naim ni kita bagilah dia buat satu VO. Sementara dia tengah boring keluarkan janggut tu. Yes, Farid Ismail email. Sangat suka suara dia. Anyone have any satu line lah? Tak nak yang panjang. Line pendek ke, tagline ke apa. Kita suruh Abang Naim belanja buat VO malam ni. Secara percuma. Abang Noah lah. Abang Noah dah biasa dengar. Satu punya suara ni. Korang tulis dekat PSA rasuah tu panjang sangat je ke? Banyak sangat. Terlampau panjang untuk Naim baca. Nanti dia hantar invoice kat abang kalau panjang tu. Allah. Bagi satu line pendek je. Buat VO cerita Kampung Ala. Ni tak ada. Dia bukan skrip. Kita nak satu line pendek. Contoh macam tadilah apa tu Downhill Gaya Mutu Keunggulan ke, Milo Tenaga Melangkah Jauh ke, something like that. Boleh tak? Jaga maruah, jangan rasuah. Yeah. Itu bagi diorang baca PSA. Tapi tak sempat nak review lagi budak-budak ni. Hari tu bagi diorang PSA. skrip. PSA apa? Itulah yang rasuah tu. Buat untuk mana tak lupa dah itu. Share skrip dengan diorang. And hari tu juga ada suruh diorang buat flight announcement. Sebab hari tu kita ada buat sharing dekat MS. So kawan abang dia tapi berdebar agak Zim, Naim. Asal abang buat dalam flight lah. Kita dah pada share diorang pasal VO. Sekali dia suruh aku buat flight announcement lah. Tak boleh. Tengok berdebar. Bila nervous hilang pun kan. Terus nervous terus depan orang. Lain lah flight announcement. Dia Tapi memang, telefon tu kira jadi mic lah. cuma Telefon tu as a mic lah. as a mic. Tapi yang masa kita pakai tu dalam dia punya flight simulator dia. So mic dia tak berapa best lah. So cara nak cakap dia pun mic tu kena jauh sikit. Dia ada cara nak pegang dia.
So susah juga. Tapi dia kata kalau yang real punya fly dah okey dah. Cuma dalam tu suara kita macam mana kita kontrol pun dia akan keluar macam tak berapa best dia punya quality dia. So a bit ni lah. And of course lah, nervous depan orang kan. So cabaran diorang adalah macam nak bagi benda tu nampak fun. Sebab dia baru dah tahu sebab kita jarang naik MS. Dia bila dia sampai satu tempat macam contoh sampai kat Langkawi, diorang kena baca pasal Langkawi. Langkawi adalah sebuah negeri mempunyai keindahan pulau dan pantai. So benda-benda macam tu lah yang kadang-kadang bila dia baca diorang tak rasa macam dokumentari. Tapi bila abang share macam kan kalau aku ajar jadi macam baca dokumentari kan nampak pelik pula kan. So kita nak tahu lah template macam mana korang buat kan. Sebab selalu kalau diorang ni ada diorang punya own template atau diorang punya intonasi. Tapi diorang kata tak. Bagi tahu lah macam mana nak. Yang tu je lah. Cuma yang flight announcement tu memang dia nak intonasi macam tu juga. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Kapten Kapal Anda. Lagu dia sama je. So cannot do anything lah. Sebab tu dia punya cara penyampaian kan. Jacob dah bagi dah. Minat gila dia dengar. Kejap. Minum air sekejap. Okay. English. Tu dah sebut lah. Maksudnya Jasmine suruh sebut English. Jasmel. Dia ni dari Johor Bahru. Rasai kopi sebenar. Nescafe. Itu abang tengah minum Nescafe tu. Oh bukan? Rasai kopi sebenar ke kehangatan kopi sebenar Nescafe. Okay. Abang buat dulu lah. Rasai kopi sebenar Nescafe. Rasai kopi sebenar Nescafe. Gitu. Rasa ke rasai? Rasa. Kelazatan. Betul. Bukan rasai. Kelazatan kopi sebenar. Kelazatan kopi sebenar. Kelazatan kopi sebenar Nescafe. Kelazatan kopi sebenar Nescafe. Lazat. Kelazatan. Kezalatan. Can I buat different version sikit? Kezalatan. Tadi malam. Kezalatan. Kelazatan kopi sebenar Nescafe. Tengok. Kelazatan kopi sebenar Nescafe. Aduh, suara dah pukul 1 pagi ni dah. Tak lagi dah. Tak handsome tak apa, janji kaya. Macam mana tu? Tak handsome tak apa, janji kaya. Ni karakter ni. Ni kan yang tagline apa tu? DDNK tu. Datuk Dr. Nazrihan. Dia punya iklan tu. Oh. Menang saham, tak handsome tak apa, janji kaya. Tapi ni dia tambah jiwa. Janji kaya jiwa. Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Okay, main dulu. Apa dia? Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Nanti kot. Tapi macam tak kena nak cakap pasal apa ni sebenarnya. Pasal tu lah tak handsome tak apa. Lah. Okay. Buang dulu kahak-kahak dalam tekak pun.
Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Tak kena. Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Sebab dia macam weird sikit dia punya. Dia macam tak dia punya ending tu tak kena. Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Boleh Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Tak handsome tak apa, janji kaya jiwa. Macam tu lah. Kan dia macam Ha. skrip tu tak ni. Joya Ali Johnny kata Joya. Okey. Betul Joya. Okey, ambil kau Jusmail betul-betul bagi. Bahasa Inggeris. Oh, lama. Tak reti lah. Kan, kita orang ni tak berapa sangat English. Get involved. Get involved. Make a deal. Oh, okay. Apa tu? Make Tapi a difference. jangan komen pronunciation Get involved. Make a difference. National Childhood Cancer Awareness Month panjangnya. Get involved. Make a difference. National Childhood Cancer Awareness Month. Get involved. Make a difference. National Childhood Cancer Awareness Month. Tengok. Leko letup kerana tadi kongsi bersama. Business awak ke? Menarik. MNR ni siapa ni? Tak. Ni diorang buat sendiri ni. Oh. Okay, abang buat dulu, chat. Lekor letup kerangupan dikongsi bersama. Lekor letup kerangupan dikongsi bersama. Ya, hilanglah suara. Keluar pukul 1 pagi. Okay, sekejap. Lekor letup kerangupan dikongsi bersama. Oh, badu lah. Tak adalah. Lekor letup. Kerangupan dikongsi bersama. Nak try tiru. Lekor letup kerangupan dikongsi bersama. Ya, okey. Lekor letup muar. Oh, ya. Lagi ni. Apa? Lagi. Satu version lagi. Lekor letup kerangupan dikongsi bersama. Letup kerangupan dikongsi. Okay. Lekor letup kerangupan dikongsi bersama. Dia kadang-kadang kan kita bila nak buat ni kita tak tahu intonasi. So contohlah kalau lah producer tu atau script writer tu Naim Hashim kan senang kan, terus dia suruh Naim bagi satu macam mana nak buat, Naim buat, kita tiru je, betul tak? Kadang-kadang kita macam tak ada idea kan, macam mana aku nak lagukan skrip ni. Kadang-kadang saya akan imagine macam contohnya satu word tu, contohnya lekor kita boleh buat apa? Lekor macam lepas tu letup Letup macam letup kan. macam dah. Kerangupan. Something macam tu lah. Something yang so dari situ kita try bermain. Okay, kita dapat satu intonasi yang lain kan. Lekor kan mana? Lekor letup. Ya, letup. Kerangupan dikongsi bersama. Lekor letup kerangupan. Something yang try cuba-cuba kan. Macam apa yang kita boleh gayakan lagi. Scarlet Cookies kerangupan dikongsi bersama.
Sebab owner kali cookies. Cik Casey. 1000 bila lah Cik Casey lah impian. sponsor ni. Casey yang 1000 impian lah. Kan? Kan? Saja je. Mix and match ke bang? Mix and match. Betul lah macam Bak kata Naim lah tu. MACD. So sebenarnya you kena faham dulu skrip tu kan. You kena faham kan. Tu kita main skrip tadi tu. Mana tadi? Macam ni kan. You kena faham lah dulu. Lekor tu kalau macam abang punya ni imagine dulu lah. Lekor tu makanan lah. Kita dah imagine dah video tu ada makanan. Lekor kan. Macam tadi yang Naim buat tu mungkin dia punya mungkin dia punya muzik dia macam laju. Tapi kalau tiba-tiba dia buat muzik tu slow kan. Lekor tu dia masak slow macam mama sikit lah. Dia buatlah macam ala-ala lekor letup kerangupan dikongsi bersama. Pun boleh kan sebab lagu dia slow. Kena tengok konsep dia macam mana kan. Storyboard dia macam mana. Lepas tu macam tadi lah, lekor is makanan letup. Dah tahu lah letup macam abang fikir macam meletup mula. Ali Syukri kan dalam cerita macam ni buat meletup kau. So aku pun meletup kerangupan kan, rangup kan. So sedap kerangupan dikongsi bersama. Macam happy lah, dikongsi bersama. Kerangupan dikongsi bersama. Sebab macam mungkin dalam video tu dikongsi bersama tu dia letak family tengah makan ramai-ramai dengan gelak kan. So tengah happy lah, dikongsi bersama. So dia lah bukan dia mix and match lah kot lebih kurang kan. Maknanya you kena faham voice over ni bukan tu je. Skrip tu you kena faham kan. Kadang kalau dengan klien pun kadang kita akan record part by part ke kan. Macam contohnya part atas tu dah so part yang terakhir tu cuba you fixkan, you buat donasi lain lah. Contohnya tu lah kan. So baru kita akan dapat lain. Betul. Color dia kan. So kalau and it depends on klien jugalah. Kalau macam klien macam Cik Casey ni dia memang fussy lah. Kadang-kadang dia nak dia punya kalik cookies tu sebut macam ni macam ni. Dia depends lah. Depends. Kalau dapat klien fussy macam Cik Casey, dia kan sangat dia jaga brand dia punya kalik cookies tu. Mulalah nak buat 10 version kalik cookies lah. Letup Cik Casey. Perniagaan maju alhamdulillah rezeki. Rezeki alhamdulillah. Gardenia sungguh. Okay, ini jingle. Tapi kita boleh buat version VO juga kan? Yes. Gardenia. Sebab dia dah termain. Kan? Jingle kan? Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. This is yang korang dengar tu jingle lah. Tapi boleh juga dijadikan voice over macam Naim Hashim cakap tadi. Tapi tak tahulah macam nak buat. Macam mana buat Naim Hashim? Tak ada je. Saya cuba Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. Okay. Dia dah penat tu. Dia dah penat. Kalau ada pukul 1 pagi kan dia dah melayang. Tapi okey je duduk seorang ni. Terisi jugalah masa kan. Kan, boring-boring kan? Okay bang, cepat try. Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. Ya. Jingle tu apa bang? Ada orang tanya. Lagu kan, bentuk lagu iklan kan. Macam lagu-lagu jingle tu lah, lagu iklan kan. Sebab sekarang iklan pun banyak menggunakan konsep jingle kan. Maksudnya lagu-lagu kan supaya orang senang ingat nama produk tu kan. Jingle tu lagu iklan lah. Dia lagu Adabi melangkahkan lagi hanya chicken shop. kan. That's jingle. Tapi kalau jingle
jingle pun ada talent dia sendiri kan, yang ni kan, macam siapa? Dina Nazir, siapa Syahrizan pun selalu juga buat. Syahrizan, Dia selalu buat je. Sebab dia memang penyanyi kan, dia ada lagu juga kan. betul. Syahrizan Atilia jingle best. Sebab ada suara yang kena juga. Shopee, betul, Shopee. Shopee. Tu bukan Shopee. So nanti kena ajar VO talent menyanyi juga. Tu Naim lah. Naim. Okay, Naim, abang ada 1 minit 20 saat lagi. Mungkin Naim ada nak say something dekat semua orang kat sini. Say apa? Kalau tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin boleh praktis dari segi nak buat VO tu, boleh praktiskan dari segi intonasi. Cuba menyanyi ke kan, nyanyi lagu-lagu yang you suka. So dari situ kita boleh dapat colourkan kita punya sebutan. So kita ada, sebab dalam lagu tu ada macam-macam intonasi, ada macam-macam melodi. So dari situ kita boleh serapkan juga untuk penggayaan VO kita. So jadi tak adalah kita buat VO tu macam kita membaca satu nada je kan. So kita macam menyanyi juga, tapi dalam bentuk menyampaikan secara VO.